ialah template yang kita boleh gunakan pada kita punya kita punya lukisan-lukisan yang sebelum dan lukisan-lukisan yang selepas. Semua dalam satu lukisan, dan mana-mana lukisan yang mana dia punya properties kat bawah ni masih sama. Kalau dia jadi cikgu nanti, kenalah dia ubah jadi sekolah sekian-sekian, apa benda tarikh sekian, macam tu. Jadi jadikanlah blok yang kedua. Okey. Jadi kita dah pastikan tadi, jadi kita buat file, kita kat situ kita nak jadikan ini, kita jadikan W block dulu. W block, B-L-O-C-K. W block, okay, W block, enter. Jadi dekat sini yang pertama dia minta dekat mana kita nak simpan. Okey. Jadi kita klik sebelah kanan ni. Okey, kita klik sebelah kanan. Okey, halakan cursor ke situ, klik sebelah kiri mouse. Okey, kita namakanlah blok ini. Jadi saya bagilah blok 25 April B B. B jadi yang tu. Okey, jadi nama yang lukisan kita tadi adalah BLOCK. Ini nama lukisannya. Nama bloknya adalah BLOCK 25 April B. Save. Okay, jadi dia save kat situ. Sebelum dia okey, kita kena pick point dulu. Masa kita masuk pada lukisan yang akan datang tu, dekat mana point dia kita nak masukkan. Jadi, yang amat sesuai adalah di point 00 dekat sini. Dekat mana XY ni kita 00. Itu yang paling. Jadi kita pick point. Okay, pick point. Kita letak dekat situ. Koordinat 0,0. Enter. Okay, kemudian kita minta lagi sekali ialah select object. Select object. Klik sebelah kiri mouse. Kemudian halakan cursor kat sini. Ambil semua sekali. Okay. Enter. Okay. Jadi sekarang semua dah siap. Yang pick point dah siap. Select object dah siap. Tempat simpan semua dah siap. Sekiranya kita okay sekarang, dia akan bina kita punya W block. Nak menunjukkan W block kita jadi atau tidak, dia dekat atas ni ada klip, ada apa macam flash dalam tempoh 2 saat. Cuba perhatikan mata you all dekat sebelah kiri, atas sebelah kiri. Okey. Sebelum saya okey. Jadi sekarang saya dia akan keluar dalam 2 saat kat sini. Okey. Saya okey dia macam flash kamera tu. Jadi itu menunjukkan kita punya blok telah jadi. Okey, faham tu kelas? Ya, faham. Okey. Jadi sekarang saya bukalah saya punya yang baru, lukisan baru. Okey, lukisan baru saya pun lukislah. Line daripada sini, okey, hidupkan ini, kemudian kita buatlah 50. Okey, kita buatlah ke atas 70, kiri 50 dan kita close. Okey. Jadi sekarang itulah objeknya. Kita tak ada dimensi kat sini, kita dimensi nanti dekat dalam kita punya layout. Ni objek ni kosong, tak ada dimensi pada kita punya model. Ini adalah layer model. Yang ini layer layout. Jadi kalau kita nak masukkan kita punya W block tadi, kita gunakan layer layout. Layer layout ni boleh ditambah berapa banyak pun kalau kita nak. Jadi sekarang kita switch kepada layout. Okay, kita gunakan layout. Klik kat situ. Halakan cursor ke layout 1. Kalau kita nak rename pun boleh. Jadi kat situ kita kena halakan situ. Klik. Kita akan dapat objek yang ini. Gambaran macam ni. Jadi sekarang ini kita erase dulu. Erase. Okey, tulis Erase. E. Enter. All. Enter. 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 Okey. Jadi kita dah dapat kosong. Jadi kemudian itu kita dah erase all. Kita dapat screen kosong. Jadi sekarang kita kena file manager. File. Kemudian kita pergi page setup manager. Boleh ikut? Boleh. Okay. Page setup manager, klik sebelah kiri mouse. Okey, jadi kita pergi modify.
kita cari nama printer kita. Sekiranya kita nak gunakan printer, keluar kertas, kita carilah kita punya nama printer. Sekiranya kita nak print, keluar ke PDF. Daripada PDF baru kita hantar ke printer. Itu dia punya apa. Kita pergi PDF dulu. Jadi saya ada Adobe PDF. Mungkin you boleh gunakan Microsoft Print to PDF. Jadi kat sini kita boleh tengok dekat sini boleh DWG to PDF. Ini pun boleh pakai. Boleh? Okey. Jadi sekarang kita gunakan Adobe PDF. Adobe PDF. Okey, kita enter yang ini. Jadi bila kita Adobe PDF, dia akan ambil kat sini. Pastikan dekat sini A4. Dia banyak ni. A4 ada, A4 executive ada, GIS B4 ada. Jadi A1 ada, AO ada. Jadi kat situ banyak. Banyak kita punya apa, kita gunakan A3 boleh, A2 boleh. Okey, kita boleh gunakan ini banyak jenis ni. Letter boleh, jadi kita gunakan A4. Buat to plot, layout. Kita pakai layout tadi kan. Kita gunakan layout. Kemudian sini 00, skala 1:1, jangan kacau. Landscape, okey. Klik, alakan cursor ke okey, klik sebelah kiri mouse. Okey, close. Okey, jadi sekarang kita insert, lock, browse. Ini tadi B. Okey, jadi kalau saya nak masukkan saya punya blog yang dah ada, cuba saya tengok saya punya yang ini. Kat mana saya simpan? Ini saya punya yang ni jadi saya open. Jadi okey. Jadi dia tanya kat sini sebelah bawah sekali insert specify insertion point. Insertion point tanya kat mana. Jadi kita besarkan yang ini, kita ambil betul-betul ke exact ni. Sini kosong. Kita anggarkan lebih kurang. Okey, kita pun klik. Klik sebelah kiri mouse. Jadi kita punya border telah masuk dalam ni. Apa sahaja objek yang di dalam garisan dot ni akan di print apabila kita print PDF atau print printer. Apa sahaja marker yang ada di luar daripada garisan ni tidak akan di print. Jelas tu kelas? Jelas. Okay. Jadi bila dia dah masuk ni, kita gunakan arahan kita multi view setup. MV setup. MV multi view setup. Tulis. Dah tulis semua? Dah tulis? Dah. Okey, MV setup, enter. Okey, create C. Enter. Kemudian enter lagi sekali. Jadi dia akan keluar window yang macam ini. Sekiranya kita pilih satu, dia akan ada satu sajalah. Sekiranya kita pilih yang standard engineering ni, dia akan pecah kita punya window dekat belakang ni jadi 4. Satu top, front, left. Itu adalah isometric. Atas kat sini boleh kita gunakan object solid tu. Nanti yang akan datang, kita akan gunakan standard engineering. Yang ni adalah satu, kita gunakan satu. Letak number 1. Enter. Okey, dia tanya specify first corner of bounding area for viewport. Jadi kita gunakan dekat sini dan dekat sini. Jadi kita letakkan end point. END. End point of mana kat sini tunjuk. Kemudian end point dekat mana dekat sini tunjuk. Okey, kemudian kita enter. Enter lah sampai dia command dia kosong. Okey. Bila kita dah sampai macam ni, yang ini adalah dikenali dalam nama paper space.
Paper space tu macam atas kertas betul-betul. Kita tak boleh buat kerja. Kita boleh buat dimension. Nama kita tak boleh modify objek yang kita dah buat tadi. Untuk membolehkan kita modify dia, kita balik kepada model space dalam layout ni. Dengan cara, model ada kat sini kan, tetapi kita terus kat sini je. Jadi kita gunakan model space, MS. Okay, enter. Jadi dia aktif. Kalau paper space tadi, dia tak aktif. Ini tak aktif sekarang, kita tak boleh modify apa-apa, kita tak boleh kecilkan, kita tak boleh zoom. Jadi sekarang kita model space dahulu, dia aktif. Okay. Jadi sekarang kita kena scalekan dia. Mengikut 1-1 ke, 1-2 ke, 2-1 ke, 4-1 ke, up to you. Kalau dia besar sangat, apa benda semua, kita kecilkan sikit. Kalau dia kecil sangat, kita besarkan. Jadi kita zoom. Nak scalekan tu, kena zoom, enter. Okay. Zoom kat mana? Zoom scale, S. Enter. Okay. Jadi kita gunakan sekarang ini adalah 1/1 XP kita tulis. Sekiranya kita nak dia dalam keadaan skala dia 1/1. 1 dalam lukisan, bila kita buku dengan kita punya garisan diagram pembaris, dia akan dapat ukuran yang sama. Kalau kat sini 50, dalam lukisan tunjuk 50, ukur tetap 50. Sekiranya 21 skalanya. Kalau sini tunjuk 50, bila orang ukur dia akan dapat 100. Okey. Jadi kita enter. Okey, dia kecil. Apabila dah siap yang ini, kita tak nak kacau lagi dia. Dia dah cantik kat situ tengah-tengah. Okey. Jadi kita boleh gunakan kembali ke paper space. Enter. Untuk kita buat dimensi semua ni. Jadi kita dah dimensi, kita pergilah layer ni ke layer. Jadi kita pergilah ke text. Jadi kat situ text. Jadi kita currentkan. Jadi kalau yang you punya kena cari dimensi lah. Yang dimensi ni text deck lah. Jadi yang dimensi. Tapi saya gunakan text tu. Okay, jadi sekarang lepas tu baru kita dimensi. Dimensi ataupun kita layer ni kita tambahlah satu lagi. Tambah lagi dimensi. Dimension. Okay, berapa dimension apa? Magenta Magenta. Magenta. Magenta dia punya line width. 18. Line width apa? 18. Okay, 18. Tukar kat sini. 18. Okay, dah. Jadi kita currentkan ni. Dimension. Okay, jadi kita dimension kan. Dimension. Linear. Endpoint. Dekat sini macam biasa. Macam kita dah belajar yang lepas. Okay, tarik kat situ. Okay, dimension. Linear. Endpoint dekat sini. Dan endpoint dekat situ. Jadi kita nak tarik. Jadi kita dapat dah objek yang ni. Jadi kalau kita lihat model tidak ada apa kosong. Tetapi bila kita pergi layout satu, kita tekan layout satu ni, dia ada border, dia ada tu. Dia ada border dan dia ada kita punya dah dimensi. Jadi apabila kita print file, kita print kat sini dia plot. Okay, jadi kita tengok sini Adobe PDF. Kalau you nak cari printer, you cari printer. Okay, kalau you cari apa yang ada, boleh cuba-cuba dekat situ. Model papernya adalah paper A4. Kita nak pakai A4. Layout adalah kita nak print yang layout ni tadi. Ini yang kacau semua. Satu-satu. Okay. Jadi, okay. Semua okay. Okay, jadi saya letak latihan 7E. Hello? Hello? Kita dah dengar. Ya, Okay. doktor dengar. Okay, saya letak 7A1. Jadi save.
Okey, jadi dekat sini kita nampaklah kita punya apa tu telah jadi tadi dan inilah standard-standard lukisan kejuruteraan. Jadi sekarang ini yang penting dia dekat sini ialah nombor satu ialah dekat sini dekat skala ni. Tadi kita namakan 1/1 XP, betul? Betul. Betul, Jadi doktor. kat skala ni you kena tukar 1:1. 1:1 maksud dia saya print hantar dekat printer kat kertas terus jadi saya ambil pembaris, saya ukur yang ini pembaris, kita akan dapat 70 mm. Ukur yang ini kita dapat 50 mm. Itu maksudnya 1:1. Kalau dekat sini kita ambil tadi 1/2 XP, kalau ini menunjukkan 70, yang bila kita ambil pembaris, kita ukur, kita dapat 35 je kat sini. Panjang ni 35. Panjang sini 25. Faham ke? Faham. Faham? Kalau guna 1/1 XP sama dengan 1/1. Ya, maksud dia kat sini 70, kalau you ambil pembaris, you ukur pembaris, you dapat 70. 70 mm dekat pembaris kita. Nampak ke saya punya PDF ni? Nampak? Saya punya PDF 7, latihan 7, A1 ni Nampak. nampak? Nampak, nampak. Nampak, Okey, nampak. nampak Okey, jadi kat sini kalau 2/1, dia jadi kat sini 70 tetapi bila ukur pembaris dia jadi 140. Yang ini akan jadi 100. 2 kali ganda. Lukisan tu 2 kali ganda daripada ukuran sebenar. Okey? Okey kelas? Okey, okey. Jadi you gunakan terus kalau dia ada bulatan, kalau dia ada bulatan you kena gunakan center line, buat center line, buat apa. Tak apa, you buat je dahulu. Kemudian saya akan periksa lagi dan lukisan kejuruteraan punya. Nama you macam profesional punya. Jadi kita akan buat, saya akan bagi peluang you baiki sampai dia jadi profesional punya. Boleh Boleh. Prof, kaedah. Ya. kalau yang ada latihan sebelum ni yang dah ada dimension, tak apa ke kena ambil yang kosong? Yang dah ada dimension tak apalah, masuk pun boleh, ada dimension pun tak ada masalah. Oh, okey. Dia tetap sama juga. Boleh? Tapi Boleh. selalunya kalau apa kita dimension dia kalau pandangan ortografik tu ada plan, hadapan dan sisi, selalunya kita gunakan dalam layout. Kita akan dimension. Kecuali kita nak dimension objek 3D pada objek berkenaan. Jadi kita tak dimension dalam ni lah. Dalam layout. Kita dimension dalam model pun tak ada masalah. Faham. Faham Okey, jadi yang ini kan nanti saya akan share balik semula. Jadi you tengoklah Saya share dia punya recording ni. Nanti you tengok balik semula. Ikut Okey, doktor. ialah template yang kita boleh gunakan pada kita punya kita punya lukisan-lukisan yang sebelum dan lukisan-lukisan yang selepas. Semua dalam satu lukisan dan mana-mana lukisan yang mana dia punya properties kat bawah ni masih sama. Kalau you jadi cikgu nanti kenalah you ubah jadi sekolah sekian-sekian, apa benda tarikh sekian, macam tu. Jadi jadikanlah blok yang kedua. Okey. Jadi kita dah pastikan tadi, jadi kita buat file, kita kat situ kita nak jadikan ini, kita jadikan W block dulu. W block, B-L-O-C-K. W block, okay, W block, enter. Jadi dekat sini yang pertama dia minta dekat mana kita nak simpan. Okey. Jadi kita klik sebelah kanan ni. Okey, kita klik sebelah kanan.
Okey, halakan cursor ke situ, klik sebelah kiri mouse. Okey, kita namakanlah blok ini. Jadi saya bagilah blok 25 April B B. B jadi yang tu. Okey, jadi nama yang lukisan kita tadi adalah BLOCK. Ini nama lukisannya. Nama bloknya adalah BLOCK 25 April B. Save. Okay, jadi dah save kat situ. Sebelum dia okey, kita kena pick point dulu. Masa kita masuk pada lukisan yang akan datang tu, dekat mana point dia kita nak masukkan. Jadi, yang amat sesuai adalah di point 00 dekat sini. Dekat mana XY ni kita 00. Itu yang paling. Jadi kita pick point. Okay, pick point. Kita letak dekat situ. Koordinat 0, 0. Enter. Okay, kemudian kita minta lagi sekali adalah select object. Select object. Klik sebelah kiri mouse. Kemudian halakan cursor kat sini. Ambil semua sekali. Okay, enter. Okay, jadi sekarang semua dah siap. Yang pick point dah siap, select object dah siap, tempat simpan semua dah siap. Sekiranya kita okey sekarang, dia akan bina kita punya W block. Nak menunjukkan W block itu jadi atau tidak, dia dekat atas ni ada clip, ada apa macam flash dalam tempoh 2 saat. Cuba perhatikan mata you all dekat sebelah kiri, atas sebelah kiri. Okey. Sebelum saya okey. Jadi sekarang saya dia akan keluar dalam 2 saat kat sini. Okey. Saya okey dia macam flash kamera tu. Jadi itu menunjukkan kita punya blok telah jadi. Okey, faham tu kelas? Ya, faham. Okey. Jadi sekarang saya bukalah saya punya yang baru, lukisan baru Okey, lukisan baru saya pun lukislah. Line daripada sini, okey, hidupkan ini, kemudian kita buatlah 50. Okey, kita buatlah ke atas 70, kiri 50 dan kita close. Okey. Jadi sekarang itulah objeknya. Kita tak ada dimensi kat sini, kita dimensi nanti dekat dalam kita punya layout. Ni objek ni kosong, tak ada dimensi pada kita punya model. Ini adalah layer model. Yang ini layer layout. Jadi kalau kita nak masukkan kita punya W block tadi, kita gunakan layer layout. Layer layout ni boleh ditambah berapa banyak pun kalau kita nak. Jadi sekarang kita switch kepada layout. Okey, kita gunakan layout. Klik kat situ. Halakan cursor ke layout 1. Kalau kita nak rename pun boleh. Jadi kat situ kita kena halakan situ. Klik. Kita akan dapat objek yang ini. Gambaran macam ni. Jadi sekarang ini kita erase dulu. Erase. Okey, tulis Erase. E. Enter. All. Enter. 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 Okey. Jadi kita dah dapat kosong. Jadi kemudian itu kita dah erase all. Kita dapat screen kosong. Jadi sekarang kita kena file manager, file. Kemudian kita pergi page setup manager. Boleh ikut? Boleh. Okay. Page setup manager, klik sebelah kiri mouse. Okey, jadi kita pergi modify. Kita cari nama printer kita. Sekiranya kita nak gunakan printer keluar kertas, kita carilah kita punya nama printer. Sekiranya kita nak print keluar ke PDF. Daripada PDF baru kita hantar ke printer. Itu dia punya apa. Kita pergi PDF dulu. Jadi saya ada Adobe PDF. Mungkin you boleh gunakan Microsoft Print to PDF. Jadi kat sini kita boleh tengok dekat sini boleh DWG to PDF. Ini pun boleh pakai. Boleh? Okey. Jadi sekarang kita gunakan Adobe PDF. Adobe PDF. Okey, kita enter yang ini. Jadi bila kita Adobe PDF dia akan ambil kat sini, pastikan dekat sini A4. Dia banyak ni.
A4 ada, executive ada, GIS B4 ada, Jadi A1 ada, AO ada, Jadi kat situ banyak kita punya apa, kita gunakan A3 boleh, A2 boleh. Okey, kita boleh gunakan ini banyak jenis ni, Letter boleh, jadi kita gunakan A4. Buat to plot layout, kita pakai layout tadi kan, kita gunakan layout. Kemudian sini kosong-kosong, skala 1-1, jangan kacau. Landscape, okey. Klik, alakan cursor ke okey, klik sebelah kiri mouse. Okey, close. Okey, jadi sekarang kita insert, lock, browse. Ini tadi B. Okey, jadi kalau saya nak masukkan saya punya blog yang dah ada, cuba saya tengok saya punya yang ini. Kat mana saya simpan? Ini saya punya yang ni jadi saya open. Jadi okey. Jadi dia tanya kat sini sebelah bawah sekali insert specify insertion point. Insertion point tanya kat mana. Jadi kita besarkan yang ini, kita ambil betul-betul ke exact ni. Sini kosong. Kita anggarkan lebih kurang. Okey, kita pun klik. Klik sebelah kiri mouse. Jadi kita punya border telah masuk dalam ni. Apa sahaja objek yang di dalam garisan dot ni akan di print apabila kita print PDF atau print printer. Apa sahaja marker yang ada di luar daripada garisan ni tidak akan di print. Jelas tu kelas? Jelas. Okay. Jadi bila dia dah masuk ni, kita gunakan arahan kita multi view setup. MV setup. MV multi view setup. Tulis. Dah tulis semua? Dah tulis? Dah. Okay. MV setup. Enter. Okay. Create. C. Enter. Kemudian enter lagi sekali. Jadi dia akan keluar window yang macam ini. Sekiranya kita pilih satu, dia akan ada satu sajalah. Sekiranya kita pilih yang standard engineering ni, dia akan pecah kita punya window dekat belakang ni jadi 4. Satu top, front, left. Itu adalah isometric. Atas kat sini boleh kita gunakan object solid tu. Nanti yang akan datang, kita akan gunakan standard engineering. Yang ni adalah satu, kita gunakan satu. Letak number 1. Enter. Okay, dia tanya specify first corner of bounding area for viewport. Jadi kita gunakan dekat sini dan dekat sini. Jadi kita letakkan end point. END. End point of mana kat sini tunjuk. Kemudian end point dekat mana dekat sini tunjuk. Okay, kemudian kita enter. Enter lah sampai dia command dia kosong. Okay. Bila kita dah sampai macam ni, yang ini adalah dikenali dalam nama paper space. Paper space tu macam mata kertas betul-betul. Kita tak boleh buat kerja. Kita boleh buat dimension. Nama kita tak boleh modify objek yang kita dah buat tadi. Untuk membolehkan kita modify dia, kita balik kepada model space dalam layout ni. Dengan cara, model ada kat sini kan, tetapi kita terus kat sini je. Jadi kita gunakan model space. MS. Okay. Enter. Jadi dia aktif. Kalau paper space tadi, dia tak aktif. Ini tak aktif sekarang, kita tak boleh modify apa-apa. Kita tak boleh kecilkan. Kita tak boleh zoom. Jadi sekarang kita model space dahulu, dia aktif. Okay. Jadi sekarang kita kena scalekan dia. Mengikut 1-1 ke, 1-2 ke, 2-1 ke, 4-1 ke, up to you.
Kalau dia besar sangat apa benda semua kita kecilkan sikit. Kalau dia kecil sangat kita besarkan. Jadi kita zoom. Nak scalekan tu kena zoom, enter. Ya, zoom kat mana? Zoom scale S. Enter. Okey, jadi kita gunakan sekarang ini adalah 1/1 XP kita tulis. Sekiranya kita nak dia dalam keadaan skala dia 1/1. 1 dalam lukisan, bila kita buku dengan kita punya garisan diagram pembaris, dia akan dapat ukuran yang sama. Kalau kat sini 50, dalam lukisan tunjuk 50, ukur tetap 50. Sekiranya 21 skalanya. Kalau sini tunjuk 50, bila orang ukur dia akan dapat 100. Okey. Jadi kita enter. Okey, dia kecil. Apabila dah siap yang ini, kita tak nak kacau lagi dia. Dia dah cantik kat situ tengah-tengah. Okey. Jadi kita boleh gunakan paper, kembali ke paper space. Enter. Untuk kita buat dimensi semua ni. Jadi kita dah dimensi, kita pergilah layer ni ke layer. Jadi kita pergilah ke text. Jadi kat situ text. Jadi kita currentkan. Jadi kalau yang you punya kena cari dimensi lah. Yang dimensi ni text deck lah. Jadi yang dimensi. Tapi saya gunakan text tu. Okay, jadi sekarang lepas tu baru kita dimensi. Dimensi ataupun kita layer ni kita tambahlah satu lagi. Tambah lagi dimensi. Dimension. Okay, berapa dimension apa? Magenta Magenta. Magenta. Magenta dia punya line width. 18. Line width apa? 18. Okay, 18. Tukar kat sini. 18. Okay, dah. Jadi kita currentkan ni. Dimension. Okay, jadi kita dimension kan. Dimension. Linear. Endpoint. Dekat sini macam biasa. Macam kita dah belajar yang lepas. Okay, tarik kat situ. Okay, dimension. Linear. Endpoint dekat sini. Dan endpoint dekat situ. Jadi kita nak tarik. Jadi kita dapat dah objek yang ni. Jadi sekarang ni kalau kita lihat yang model kita tidak ada apa-apa. Kita klik kat situ model kita. Dah. Dengar tak? Dengar tak? Dengar tadi hilang. Yelah, hilang. Sorry, Dia, Bang. dia apa? Dia mati. Dia punya apa? Kat sini dia punya apa? Internet tak apa. Tak stabil. Tak stabil. Okey, jadi saya sambung kat sini. Boleh Jadi dekat sini kalau kita lihat model tidak ada apa kosong. Tetapi bila kita pergi layout satu, kita tekan layout satu ni. Dia ada border, dia ada tu. Dia ada border dan dia ada kita punya dah dimensi.
Jadi apabila kita print file, kita print kat sini dia plot. Plot. Okey, jadi kita tengok sini Adobe PDF. Kalau you nak cari printer, you cari printer. Okey, kalau you cari apa yang ada, boleh cuba-cuba dekat situ. Kemudian papernya adalah paper A4, kita nak pakai A4. Layout adalah kita nak print yang layout ni tadi. Ini yang kacau semua, satu-satu okey. Jadi, okey, semua okey. Okey, jadi saya letak latihan 7A. Hello? Hello? Kita dah dengar. Ya, Okey. doktor dengar. Okey, saya letak 7A1 jadi save. Okey, jadi dekat sini kita nampaklah kita punya apa tu telah jadi tadi dan inilah standard-standard lukisan kejuruteraan. Jadi sekarang ini yang penting dia dekat sini ialah nombor 1 ialah dekat sini dekat skala ni. Tadi kita namakan 1/1/1 betul? Betul. Betul, Jadi doktor. kat skala ni you kena tukar 1:1. 1:1 maksud dia saya print hantar dekat printer kat kertas terus jadi saya ambil pembaris, saya ukur yang ini pembaris, kita akan dapat 70 mm. Ukur yang ini kita dapat 50 mm. Itu maksudnya 1/1. Kalau dekat sini kita ambil tadi 1/2 XP, kalau ini menunjukkan 70, yang bila kita ambil pembaris, kita ukur, kita dapat 35 je kat sini. Panjang ni 35. Panjang sini 25. Faham ke? Faham. Faham? Kalau guna 1/1 XP sama dengan 1/1. Ya, maksud dia kat sini 70, kalau you ambil pembaris, you ukur pembaris, you dapat 70. 70 mm dekat pembaris kita. Nampak ke saya punya PDF ni? Nampak? Saya punya PDF 7, latihan 7, A1 ni Nampak. nampak? Nampak, nampak. Nampak, Okey, nampak. nampak Okey, jadi kat sini kalau 2/1, dia jadi kat sini 70 tetapi bila ukur pembaris dia jadi 140. Yang ini akan jadi 100. 2 kali ganda. Lukisan tu 2 kali ganda daripada ukuran sebenar. Okey? Okey kelas? Okey, okey. Jadi you gunakan terus kalau dia ada bulatan. Kalau dia ada bulatan, you kena gunakan center line, buat apa. Tak apa, you buat je dahulu. Kemudian saya akan periksa lagi. Dan lukisan kejuruteraan punya. Nama you macam profesional punya. Jadi kita akan buat, saya akan bagi peluang you baiki sampai dia jadi profesional punya. Boleh Boleh. Prof, kaedah. Ya. kalau yang ada latihan sebelum ni yang dah ada dimension, tak apa ke? Kita kena ambil yang kosong? Yang dah ada dimension tak apalah, masuk pun boleh, ada dimension pun tak ada masalah. Oh, okey, okey. Dia tetap sama juga. Boleh? Tapi Boleh, selalunya kalau apa kita dimension dia kalau pandangan ortografik tu ada plan, hadapan dan sisi, selalunya kita gunakan dalam layout. Kita akan dimension. Kecuali kita nak dimension objek 3D pada objek berkenaan. Jadi kita tak dimension dalam ni lah. Dalam layout, kita dimension dalam model pun tak ada masalah. Faham? Faham
Okey, jadi yang ini kan nanti saya akan share balik semula. Jadi you tengoklah Saya share dia punya recording ni. Nanti you tengok balik semula. Ikut Okey, itu. doktor. Jadi try dan you boleh fikirkan sekarang ni adalah projek 2D. Projek 2D tu you kena tengoklah projek 2D tu macam mana. Apa yang kita nak buat, dia mesti syaratnya dia ada garisan lurus, ada garisan ada objek melengkung ataupun curve ataupun ellipse, tak ada masalah. Jadi buat dahulu pada minggu depan, dia kena hantar pada ujung minggu depan kot. Ini minggu yang ke-7 kan? Ya, betul. Sepatutnya kita nak ujian, tetapi saya ingat saya nak hello. Tadi tak dengar, doktor. Ya. Saya ingat saya nak buat ujian pada minggu depan. Boleh kan? Macam hari tu Macam awak. semalam. Minggu depan kan kita cuti. Cuti ya minggu depan? Belum Awak doktor, tak tahu. Belum. belum. Kita cuti berapa bulan? Yang minggu raya tu. Oh, minggu raya. Jadi kita punya cuti pada minggu raya. Jadi maksud dia sekarang minggu depan kita ada lagi lah. Maksud dia kita boleh buat ujian lah minggu depan. Ya. Boleh doktor. Minggu depan ujian. Ujian sampai masuk ni Semua masuk Dia jadi lukisan kejutaraan Siap ada Bukan sekali ke apa? Yang ni sekali ke yang hari ni punya? Ya, lukisan yang kita buat dalam ujian tu nanti akan ada border, akan ada nama, akan ada skala, akan dimensi, ada center line. Dah kelihatan macam profesional punya look. Apalah, Doktor bagi berapa profesional jam? punya buatan. Biasanya 3 jam lah, 2 jam lah, 2 jam lebih tu. Pasal apa? Yang ini insert je. You tak payah buat border lagi, pakai border yang ada hari ni. Yang kita buat ni akan kita masukkan dalam kita punya lukisan yang lepas kita buat dan lukisan yang akan datang dan dalam kita punya ujian-ujian. Faham? Faham. Okey, jadi you try buat, kemudian at the same time tengok nanti recording tu ya. Okey doktor. Dan minggu depan kalau boleh setiap orang boleh kalau saya minta present atau tunjukkan gambar-gambar yang telah siap untuk saya komen, boleh InsyaAllah boleh. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa boleh kita Doktor, ya. nanti doktor share record ni kan? Macam mana? Yang record ni. Record ni saya akan share. Okey. Saya akan masuklah sekejap lagi. Nanti dia webback ni pun dia webback ni pun dia perlukan masa setakat ni saya cek belum ada lagi yang tadi recording tadi. Yang last recording yang ada saya ni adalah 18 bulan 4. Jadi yang ini hari belum ada lagi. Saya rasa macam dia ambil masa jugalah berapa jam baru dia bagi recording ni. Boleh? Tapi saya rasa malam nanti ada kot. Saya akan masukkan malam nanti. Tapi step yang saya tunjuk tadi, you ikutlah. Doktor, projek 2D tu dah kena hantar minggu depan. You siapkan minggu depan apa benda semua. Jadi saya akan bagi peluang lagi untuk you baiki atas 1 minggu atau 2 minggu selepas tu. Sampai saya puas hati. Yang mana
markahnya kalau boleh. Kalau markahnya 10, dapatlah 10. Paling-paling tidak pun, paling-paling sikit pun 9 lah. You nak markah tinggi-tinggi kan? Nah, Ha. Jadi baiki sehingga saya puas hati dan sebab siapa saya puas hati supaya menunjukkan yang awak tu dah bertaraf profesional. Buat lukisan tu bukan cokia-cokia lagi. doktor, Ya. maknanya projek, Macam mana? projek 2D tu maknanya yang kita orang gabung-gabung semua ni lah. Bukan. Yang mana? Projek 2D adalah projek yang melukis alat-alat tangan bengkel. Kan saya dah terangkan kan? Yang Tak boleh doktor sama. tunjuk. Ya? Tak boleh sama dengan kawan lain Kalau boleh janganlah sama. Carilah alat-alat tangan ada, gunting ada, plier ada. Oh. Jadi yang apa tu kita tengoklah. Jadi yang itu kena tunjuk dan yang itu kena complete dalam border apa benda semua ada dimension. Jadi kemudian akan ada kawan lain test untuk buat balik semula. Yang itu dia dalam 2D saja bentuk-bentuk tu 2D saja. Maksudnya macam kita buat yang kita punya lukisan yang lepas dia bukan 3D. You lukis daripada pandangan atas dia. Macam mana rupanya? Ambil segala ukuran yang ada tu dekat dia tu berapa banyak setepat yang mungkin. Okay, boleh. Boleh? Try dulu. Okey? Yang tu pun kena ada border kan? Ya complete lah. Okay. Daripada hari ni sampai ke hujung. Individu kan doktor? Ya itu individu. Satu Dari- alat tangan je ke? Alat tangan satu je. Oh, okey. Satu alat tangan. Kalau gunting lah. Tetapi dengan syarat dia ada lengkungan, dia ada garisan. Tak maulah buat pembaris. Maksud dia kena carilah dia punya apa tu. Boleh Boleh doktor. Jadi kita kalau tak ada apa-apa lagi, saya akan masukkan recording ke atas. Setakat ni tak ada lagi lah dia punya tu. Belum sampai lagi. Jadi kalau apa saya akan naikkan atau upload secepat yang mungkin supaya ia boleh boleh tengok balik semula. Okey, ada apa-apa lagi? Saya pun tak nampak you punya, tak tahu kat mana dah pergi Webex ni. Recording Webex ni tak tahu mana dah pergi. Saya pun tak nampak you all. Okey. Baru nampak. Rupanya dia kecil je. Okey. Ada apa-apa nak cakap lagi? Tak ada doktor. Tak ada. Kat sini tinggal berapa orangnya? Amelina, Rashida, Akilah, Afifah, Amira, Aisyah, Farah, Azian. Yang lain tak ada? Mana pergi? Tak pastilah pula. Awal tadi ada sih. Tinggal 2, 4, 6, 8. Doktor tak sebut nama saya, doktor. Ada yang share Ada laptop nampak. kat Ada doktor. Nazarul. Ada lagi ke? Okey, tak apalah. Jadi kalau tak ada apa-apa, cuba dulu buat. Minggu depan kita akan prepare untuk ujian 3 jam. Jadi kita nak buat waktu kelas ke ada waktu lain?
Boleh je waktu kelas. Okey, kita buat waktu kelas tetapi you belajar untuk saya nak tengok jugalah minggu depan lukisan kita sampai minggu yang ke-6 dan sampai hari ini telah ada dalam border. Supaya saya boleh nilai boleh ada hantar ataupun tidak. Kalau tak boleh dihantar tu maksudnya you kena baiki balik lagi sekali. Boleh Doktor hantar Ya. satu-satu ke dia macam satu folder tu satu. Satu apa? Satu file jadikan PDF tu, you combinekan PDF tu. Oh, You you gunakan PDF apa? PDF. Adobe PDF, Ah, Adobe Acrobat ke ataupun you gunakan Phantom Foxit ke Acrobat. Acrobat. Jadi dekat Acrobat tu Acrobat Reader ke Adobe Acrobat? Adobe. Dia ada dua tu. Kalau reader dia bagi reader dia tak boleh nak apa. Dia tak boleh nak apa, tak boleh nak buat Oh, editing dalam tu. Acrobat Reader DC. Acrobat Reader DC. Saya rasa macam tak boleh lah. Kalau boleh, satu minggu tu Combine satu tu kan. file je. Kalau boleh, satu minggu tu satu file je. Hmm. Doktor belum buka ni kan platform untuk hantar tu. Belum. Ah. Tapi saya rasa saya dah buka rasanya. Dah buka tapi untuk satu file je boleh masuk. Jadi yang Ke memang okey. boleh hantar banyak file dalam tu? Boleh hantar banyak file dalam tu. Oh, boleh. Lupa. Jadi kalau boleh dikombinekan semua sekali. Jadi dah jadi macam buku. Ya Pelajar-pelajar yang lepas dia akan jadi buku macam ni. Nampak tak? Nampak. Dia jadi buku tu. Dan lukisan-lukisan tu semuanya dalam bentuk nampak? Nampak. Jadi sekarang ni bila you dah buat ini dalam bentuk satu file, bila you dah buat dalam bentuk satu file ni, apabila you pergi sekolah, you print saja, you dapatlah satu sampel untuk buat mengajar AutoCAD. Boleh? Nanti dekat sekolah Boleh. you nak pakai AutoCAD, dia ambil balik dia punya tu. Setri kan tu doktor? Setri kan? Saiz ni A4. Oh tu A4 nampak besar. A4. Nampak je besar. Jadi A4. Boleh So maknanya sebelum print tu tunjuk dekat prof dulu lah. Maksudnya kita orang simpan PDF dulu. Tak payah print. Tak payah hantar jadi kertas. You hantar PDF je. Tetapi sekiranya you nak jadikan print pada masa you nak pergi sekolah, nak ngajar kat sekolah, you print lah. Kat yang dalam kelas ni kita hantar PDF je. Dalam e-learning. Kita paperless. Kita tak pakai apa-apa paper. Kita paperless. Faham? Faham Doktor yang border tu pakai yang nama yang doktor bagi yang kedua tu ke yang first kali tu? Mana-mana you Yang nak ada pakai logo. boleh. Oh yang ada logo ataupun yang ada 4. Yang ada logo ke yang Column. bawah tu semua ada logo tu pun boleh pakai Oh. Jadi yang logo tu apa benda boleh masuk, jumpa masuk. Nanti rasanya kat logo tu ada trik lah. Saya pun dah lupa macam mana dia trik nak menghilangkan dia punya border logo tu. Dia ada trik, saya dah lupa. Nanti saya tanya kawan dekat apa sana. Lepas tu saya akan ajar.
Logo tu apabila you insert, dia akan buat satu border kelilingnya. Jadi sekarang kita tak nak border tu, kita nak hilangkan border tu. Kita nak gambar logo tu saja. Minggu depan saya touch on that. Saya akan tunjukkan. Doktor boleh nak tanya macam mana nak combine yang dalam file PDF tu? Saya tak tahulah pakai apa. Tak combine. Itu saya nak tanya tu. Dia punya Adobe PDF tadi, Adobe Reader. Apa dia punya tu? Adobe Reader DC. Kejap. Adobe Reader tak boleh rasanya lah. Okay, saya boleh. Adobe Reader. Reader ni dia baca je. Dia tak boleh editing. Dia ada lagi satu namanya adalah Foxit. Foxit Phantom. Ejaannya adalah F-O-X-I-T. Apa tak? Sampai Foxit Phantom. P-H-A-N. Penang, Haruan, Amerika, Netherlands, Turki, orang Melaka. Orang Melayu. Boleh lah. Phantom. Dia type kat situ, saya rasa tu free tau. Foxit Phantom tu. maksudnya daripada file DWG ni masuk dekat situ. Bila kita dah install, kalau kita dapat install Foxit Phantom tu, kita dapat install dalam komputer kita. Bila kita install, automatik dalam kita punya AutoCAD tu kan ada senarai Foxit Phantom. Oh, jadi dah boleh klik lah. Kita boleh klik dekat printer tu. Okay. Dia cuba cari dulu. Kalau kalau boleh semua cari Foxit Phantom tu. Nanti saya akan ajarkan cara macam mana nak combine. Sekali je. Dia letak je semua semua file tu dalam file-file yang you dah buat tadi yang dalam PDF tu. Latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4. Letak je semua, nanti kita susun, sekali dia buat terus. Sekali file 6 minggu semua dia boleh jadikan PDF. Dalam satu file, dia combine. Okay, doktor. Cuba cari Foxit Phantom tu dalam komputer dulu. Nanti saya tunjuk. Doktor lupa tanya. Tadi masa doktor ajar yang border tu, Ya. sampai dekat yang layout satu, yang file new object layout satu tu, Ya. dah letak block. Lepas tu boleh copy paste yang kita dah lukis tu Copy paste yang kita dah lukis, kita tak paste. insert. Dia ada dua, satu model, satu layout. Bila kita melukis dalam model. Bila kita gunakan layout, kita masuk border, dia terus ambil daripada kita tak paste, dia terus ambil, automatik ambil. Tak boleh gerak kan? Nanti lepas tu tekan. Ada paper space, model space. Jadi kalau yang dalam layout tu, defaultnya adalah paper space. Jadi kita tak boleh buat apa-apa. Sekiranya kita nak buy key yang objek yang kita lukis tadi, kita masuk dalam model space. Baru kita kecilkan, besarkan. Oh, maksudnya buka kita punya lukisan, lepas Ya. tu baru insert border tu. Ya. Okey, faham. Faham. Tak apa, nanti saya secepat mungkin saya masukkan recording tu. Nanti you tengok balik semula. Okey. Jangan risau sangat. Okey, ada apa-apa lagi, Melina? Tak ada, doktor. Amira? Tak ada. Kairina? Aisyah? Akilah? Azian? Tak ada doktor, okey. Okey. Azian? Tak ada, doktor. Tak ada lah, okey je. Iqmal? Okey doktor. Okey. Takifah?
Saya. Okey, tak ada masalah. Ada. Tak ada Okey, jadi kita buat dulu. Apabila due date telah sampai, saya nak tengok benda tu dah siap. Jadi kalau saya tak puas hati nak suruh perbaiki, saya akan bagi tambahan masa. Jadi you boleh prepare daripada sekarang. Yang apa tu Okey, yang doktor. sampai minggu yang lepas. Supaya semua orang dapat markah yang tinggi-tinggi Dan buat lukisan yang boleh dibanggakan. Baik, doktor. Okey, kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Salam. wabarakatuh. Assalamualaikum, doktor. Bye. Doktor jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Salam. wabarakatuh. Assalamualaikum, doktor. Bye. Doktor jawabannya?